At least aku function juga lah untuk kelab ni kan, walaupun jarang main. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kopi Bola, buat terbaik untuk kita sama-sama sembang dan berborak pasal berita bola sepak dalam dan luar negara. Baru-baru ni kita dapat tahu seorang player JDT, iaitu Akia Rashid. Beliau telah dipanggil atau dijemput untuk merasmikan sebuah kejohanan balapan di sekolah yang berlokasi di Johor. Sekolah ni diberi nama SMK Engku Aminah. Kenapa jemput player bola kan? Sebab biasanya kita kalau dengar waktu kita kecil-kecil dulu, yang dijemput untuk merasmikan kejohanan-kejohanan macam ni biasanya adalah YB, orang-orang besar, orang kenamaan. Tapi kali ni sekolah ni pula boleh dijemput player bola, player JDT. Mungkin lokasi dia berdekatan dengan stadium JDT, markas JDT, tak tahulah. Tapi baguslah, sebab pada aku adalah kaitan sikit kan. Sebab kadang YB tu tak minat bersukan, YB tu sendiri tak bersukan. Kalau kita fikir logik pun, baik kita jemput seseorang yang memang ada kaitan dengan sukan kan. Macam kita jemput, kalau untuk badminton kita jemput Lee Chong Wei, Bon Sidik ke. Bukanlah jemput seseorang yang memang besar, memang kenamaan. Tapi lebih baik macam ni lah. Dalam video ni aku nak rungkai lagi kenapa sesetengah pihak menjemput player bola untuk datang, dan kenapa kelab tu sendiri sanggup untuk hantar player dia untuk merasmikan benda event-event macam ni. Sebab kelab tu sendiri fungsinya adalah untuk main bola sepak kan, kelab JDT buat kelab bola sepak. Tapi kenapa dia boleh hantar player dia semacam ni? Okey, kita pergi yang pertama, iaitu kenapa kelab-kelab ni sanggup untuk hantar player dia untuk pergi majlis-majlis macam ni, event-event macam ni. Kenapa pula event-event macam ni sendiri sanggup untuk panggil player-player tu datang? Mula-mula kita tengok dulu kenapa kelab ni sanggup untuk hantar player ni. Okey, sebab pertama adalah kerana marketing. Ini sebab yang memang tidak boleh disangkal lagi lah. Kalau kita lihat dekat luar negara, diorang dah lama buat event-event macam ni. Contoh kalau kita tengok Liverpool pernah hantar player-player dia untuk charity. Charity ni macam satu kerja amal, aktiviti amal. Contohnya pergi ke pusat kanser untuk melawat budak-budak, untuk bagi hadiah, beramah mesra dengan pesakit-pesakit itu. Macam player MU pernah pergi untuk main dengan kanak-kanak sekolah, macam foundation bola sepak ke kanak-kanak, budak-budak kecil, bagi pendedahan lebih kepada diorang. Macam player Chelsea pergi hospital, macam player-player lain lah, kelab-kelab lain, semua akan ada buat benda yang sama. Sebab apa? Yang pertama adalah memang marketing. Itu marketing strategi dia. Untuk kadang kita tak kenal pun, macam kau nak expect apa kan kalau pilih orang yang memang tak minat bola, tapi macam ni dia nak tahu pasal bola sepak tu sendiri, macam mana dia nak tahu tentang kewujudan kelab tu sendiri, melalui kerja-kerja amal macam ni lah. Sebab melalui sini orang akan kenal, oh ada kelab nama Dortmund, contoh ada kelab nama Dortmund, oh ada kelab nama Liverpool, aku kena suka Liverpool ni sebab dia baik dengan aku. Okey, sebab itu adalah psikologi dia. Sebab itulah pihak kelab sendiri menggalakkan waktu-waktu yang tak ada kaitan dengan bola sepak. Contoh macam season tu, season break kan, macam tengah kat Eropah dia akan ada satu mid season break, di mana macam Christmas ke apa ke, akan ada jarak di mana tak ada sesi latihan, player-player bercuti. Sebelum tu dia orang akan arahkan player-player ni, akan hantar player-player ni untuk jalankan aktiviti amal macam ni. Satu daripada kelebihannya adalah marketing. Satu lagi merapatkan hubungan antara peminat dengan kelab bola sepak tu sendiri. Jadi makin rapat lah. Oh, kenapa aku kena sayang kelab ni? Sebab dia pun baik dengan kita. Kalau sebagai peminat lah, dia pun baik dengan kita. Dia boleh jumpa ramah, tak ada sombong apa kan. Itulah salah satu alasan dia dan taktik dia kenapa dia sanggup hantar player dia ke event-event macam ni. Bangga gila otak dia kalau player star macam Ronaldo datang jumpa kau tak ke appreciate dia lebih kan? Kau mesti akan sayang dia kan. Kau mesti akan macam, weh, si R datang bagi jersey, ambil gambar, peluk sebelah, sign, ambil gambar. Gila tak? Memang macam nang satu kampung kan. So dari segi kepuasan lah, kita tengok dari segi Akia Rashid ni, dia mesti akan rasa macam Akia tu sendiri, player tu sendiri lain. Player tu sendiri memang akan rasa bangga lah. At least aku function juga lah untuk kelab ni kan, walaupun jarang main. Jarang main tu belum, itu nanti dulu. Sebab Akia ni kita tahu dia memang ada bakat yang luar biasa, bakat yang hebat, cuma belum lagi serasi agaknya dengan permainan, corak permainan JDT. Sebab normal lah player star ramai kan. Tapi untuk Akia, dia tetap akan rasa bangga sebab dia rasa dia adalah sebagai fungsi dia sebagai duta besar, sebagai duta kepada wakil kepada kelab sendiri. Dan daripada dia ada 3 side lah maksudnya. Yang pertama kelab tu sendiri, kelebihan untuk kelab. Kedua, kelebihan untuk player tu. Ketiga adalah kelebihan untuk orang yang jemput tu, event tu sendiri. Adakah benda ni salah? Adakah macam satu teknik manipulasi ataupun eksploitasi? Tak. Benda ni sebenarnya macam win-win situation. Sebab semua orang buat benda sama, semua orang akan dapat kelebihan masing-masing. Tak ada masalah, tak ada problem, bagus lagi ada. Harapan kita lah, harapan kita sebagai peminat bola sepak sejati, ekor Harimau Malaya ni, kita sendiri nakkan Akia Rashid sebenarnya lebih fokus dalam padang daripada luar padang. Jadi diharapkan Akia dapat fokus dalam padang, dapat rebut tempat dia dalam JDT. Okay guys, itu saja daripada aku. Sekian saja video kali ini.
aku mohon bantuan korang. Please like dan subscribe video aku, dan tinggalkan komen korang, pendapat korang di ruangan komen di bawah untuk aku improve lagi video aku pada masa akan datang. Itu saja, sekian, terima kasih.